ni cikgu harap yang masih belum buka kamera boleh buka kamera sebab cikgu tak nak enjak masa lama. Cikgu ada target untuk kita fahamkan atau kita punya topik pada hari ini. Jadi cikgu akan usahalah bagi pihak cikgu untuk bagi semua orang faham untuk kelas kita pada malam ni. Okey, ada Amir Yusof. Kok kalau malu lagi, buka kamera tu halakan ke atas. Pun okey. Okey. Anik Amirullah dah masuk ke? Anik dah ada. Okey. Okey, jadi cikgu nak mulakan dah. Anik dah okey dekat tu, Anik? Dah cikgu. Okey, disebabkan semua orang tunggu Anik tadi, Anik kena buka kamera. Okey. Jadi boleh ke cikgu mulakan semua? Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, Afika. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan kepada ketaksamaan. Cikgu asyik belajar ketaksamaan je. Maksudnya hari ini kita akan teruskan untuk sesuatu yang barulah. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, suara cikgu jelas ke? Aiman, boleh jelas suara cikgu Aiman? Jelas. Okey, bagus. Respon ramai-ramai terus. Cikgu suka. Okey. Okey, jadi pada hari ini kita sambung balik tentang ketaksamaan hari tu. Okey, jadi cikgu harap kamu dah print worksheet yang cikgu suruh print. Okey, jadi cikgu mula share screen sekarang. Okey, nampak tak skrin cikgu sekarang? Nampak. Okey, inilah apa yang kita nak belajar. Inilah apa yang kita nak cuba selesaikan. Maksudnya kita nak selesaikan ketaksamaan sekali dengan dia punya graf. Kalau kita tengok kepada soalan-soalan dekat depan ni, yang kita tengok kepada soalan-soalan dekat depan ni, dia ada apa? Dia ada huruf. Dia ada huruf. Alamak, cikgu tertutup. Okey, apa yang huruf yang cikgu masukkan? Dia ada algebra. Dia ada algebra. Okey, kita pergi kepada kita punya soalan nombor 5. Tengok kepada soalan nombor 5. Tu. Soalan nombor 5. Okey, dekat sini dia ada B. Dia ada B. Bermakna kita kena cari B dia berapa. Kita kena cari B dia berapa. Soalan nombor 6. Dia ada N. Maksudnya kita kena cari N dia berapa. Soalan nombor 8. Dia ada R. Maksudnya kita kena cari R dia berapa. Soalan nombor 9, dia ada X. Dia ada X dekat situ. Jadi kita kena cari X dia berapa. Nombor 10, dia ada P. Kita kena cari P dia berapa. Jadi sebelum kita pergi, sebelum cikgu nak ajar kepada nak selesaikan ketaksamaan, nak masuk kepada graf ketaksamaan ni, cikgu akan ajar dulu kamu cara nak dapatkan nilai-nilai huruf. Sebenarnya cikgu dah terangkan, tapi cikgu akan terangkan lagi sekali untuk recap balik apa yang kita dah belajar. Okey, jadi cikgu tengah bersemangat ni. Okey, jadi cikgu pun harap kamu semua bersemangatlah. Okey, jadi kita pergi kepada algebra. Bila cikgu cakap algebra, algebra tu apa? Ingat tak jawapan cikgu yang suruh cikgu ingat? Huruf. Ya, algebra adalah huruf. Jadi yang cikgu terangkan tadi adalah untuk kamu cari huruf. Huruf P, huruf X, huruf B. Semua jenis huruf tak kisah. Selagi dia dalam skop algebra, kita ada teknik penyelesaian dia. First teknik yang cikgu nak ajar pada malam ni, walaupun cikgu dah ajar lepas. Okey, teknik yang pertama kamu kena ingat tentang dia punya hukum. Okey, perkara pertama kamu kena ingat dia punya hukum. Hukum nak menyelesaikan huruf ni dia ada 4 jenis hukum. Okey, sama-sama dengan cikgu. Cikgu yakin kamu ingat. Okey, hukum yang pertama positif. Bila cikgu sebut positif, kalau positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Pandai. Ya, negatif. Nombor 2. Kalau cikgu cakap negatif, negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Okey, positif. Bagus. Okey, sama-sama yang lain lagi sekali. Darab. Darab pula sekarang. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa?
Bahagi. Iya, bahagi. Akhir sekali nombor 4, bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Ya, darab. Inilah hukum-hukum asas yang kamu kena ingat sebelum cikgu teruskan jauh. 4 hukum asas. Itu adalah perkara pertama. Jadi cikgu letak dekat situ supaya kita boleh recap balik. Jangan risau, kita akan ada soalan nanti. Okey, nombor 2, kita pergi kepada sebutan serupa. Sebutan serupa ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil like terms. Like terms. Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada sebutan serupa. Cikgu pergi kepada sebutan serupa. Cikgu pernah terang tak sebutan serupa? Pernah. Aiman, pernah tak cikgu terang sebutan serupa? Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu akan terus pergi kepada dia punya contoh. Cikgu akan terus pergi kepada dia punya contoh. Contoh yang pertama cikgu nak pergi kepada adalah contoh nombor 1. Kalau cikgu cakap 2A tambah 3A, apa jawapan 2A tambah 3A? Apa jawapan 2A tambah 3A? 5A. Ya, 5A. 5A. Pandai. Pandai. Jadi 2A dengan 3A ni dikira sebagai sebutan yang serupa. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat huruf 2, nombor 2 ni dia ada huruf A. Kita tengok pula dekat huruf 3. Nombor 3. Dekat nombor 3 ni dia ada huruf A. Jadi bila kita tengok huruf dia sama, maksudnya dia punya sebutan serupa. Jadi bila sebutan dia serupa, dia boleh diselesaikan. Selesaikan daripada segi apa? Daripada segi penambahan dan daripada segi penolakan. Mana nak tambah, mana nak tolak bergantung kepada dia punya nombor. Kalau dekat sini positif 2 dengan positif 3, dia ibarat 2 tambah 3, kita dapatlah 5. Jelas ke untuk di situ? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Kita pergi pula kepada nombor 2. Bila cikgu cakap 4A tambah 5B. Okey, apa jawapan 4A tambah 5B? 4A tambah 5B. Ya, pandai. Ya, pandai. 4A tambah 5B. Cikgu recap balik ni untuk siapa-siapa yang kurang jelas. 4 ni, kalau kita tengok 4 ni, dia punya huruf adalah A. Manakala 5 ni adalah dia punya huruf adalah B. Jadi dekat sini, bila kita tengok huruf dia berbeza, maksudnya dia dikira apa? Dikira sebutan tidak serupa. Unlike terms. Jadi dekat sini sebutan yang serupa dia tak boleh tambah dan dia tak boleh tolak. Jadi jawapan dia akan dapat juga 4A tambah 5B. Jelas ke? Jelas. Jadi dia baik. Okey, jadi salin tahu dekat depan ni. Okey, jadi ini kita cakap sebutan berbeza. Sebab apa? Sebab berlainan. Huruf berbeza lah. Huruf berbeza. Okey. Okey, cikgu pergi pula kepada contoh nombor 3. Untuk contoh nombor 3, cikgu pergi kepada 7C tambah 5. 7C tambah 5. Berapakah jawapan 7C tambah 5? 12C. Tak dengar. Okey, 12C. ada cakap 12C. Okey lagi? 13C. Okey, bagus tu. Jawapan dia adalah 7C tambah 5. Kenapa? Kenapa dia dapat 7C tambah 5 juga? Okey, first. Kita tengok kepada nombor 7. Nombor 7 ni dia ada huruf C. Tetapi masalahnya nombor 5 ni dia tiada huruf. Jadi bila dia tiada huruf, kita cakap apa? Kita cakap dia sebutan berbeza. Kenapa dia sebutan berbeza? Sebab keadaan yang berbeza. Sebutan berbeza. Kenapa? Keadaan berbeza. Apa maksud keadaan? Keadaan pertama nombor 7. Kalau kita tengok dekat nombor 7 ni dia ada huruf. Tapi kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5 ni dia tiada huruf. Jadi bila keadaan dia berbeza, dia tak boleh ditambahkan.
Dia sebutan berbeza ni hanya boleh ditambahkan dengan tolakkan bila? Bila huruf dia sama. 2A tambah 3A. Kalau keadaan dia sama macam mana? Keadaan, contoh kita pergi kepada yang terakhir, 7 tambah 12. 7 tambah 12 dapat berapa? 7 tambah 12. Dapat berapa 7 tambah 12? 19. Ya, kita dapat 19. Selama ni kita tak pernah pun terfikir masa kita buat darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kenapa 7 tu boleh tambah dengan 12? 7 tambah 12 ni dikira sebagai sebutan serupa. Sebab apa? Sebab 7 ni dia tiada apa-apa huruf. Dan 12 ni dia pun tak ada huruf. Jadi bila dua-dua tak ada huruf, dua-dua boleh tambah. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 19. Inilah 4 keadaan kita kena fahamkan. Okey, jelas ke untuk sebutan serupa ni? Jelas. Okey, baik. Baik, mantap. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan lagi jauh. Jadi kita akan kukuhkan kita punya pemahaman tentang algebra dalam mendapatkan huruf. Walaupun cikgu dah ajar, cikgu akan ajar lagi dan lagi. Okey, yang pertama kita pergi kepada hukum. Hukum 4 ni kamu kena ingat. Lepas tu kamu pergi pula kepada nombor 2, sebutan serupa. Sebutan serupa pun kamu kena ingat. Sebab apa? Sebab sebutan serupa ni menentukan dia boleh selesaikan ataupun dia tak boleh selesaikan. Macam mana, apa maksud cikgu boleh diselesaikan? Dia boleh tambah. 2A tambah 3A dapat 5A. Ini maksud diselesaikan. Tapi 4A tambah 5B kenapa tak boleh diselesaikan? Sebab sebutannya berbeza. Jadi bila tak boleh diselesaikan, kita akan dapat juga jawapan yang sama, 4A tambah 5B. Inilah dua-dua ni kamu kena ingat. Okey. Jadi kita akan teruskan kita punya sesi pembelajaran dengan sesi latihan. Latihan tu maksudnya cikgu akan terangkan contoh dululah. Latihan ni pasal apa? Latihan ni kita nak faham tentang hukum dan sebutan yang serupa. Kita nak faham tentang dia punya hukum dan sebutan yang serupa. Okey, jadi kita pergi kepada latihan. Okey, latihan ni macam biasa. Kejap cikgu susun nak bagi nampak kemas. Kamu kena salin tahu kat depan ni. Okey. Jadi latihan yang pertama kita akan pergi to side. Yang ni cikgu pernah ajar dah. Tapi tak apa. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Sebab apa? Sebab cikgu nak bagi semua orang faham betul-betul. Boleh ke cikgu buat ni? Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 7. Okey, tengok kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni cikgu akan terang sekali dengan dia punya langkah. Cikgu nak semua yang ada whiteboard ni mesti ada dalam buku nota kamu. Mesti ada dalam buku tulis kamu. Okey, sekarang ni adalah soalan kita. Ni adalah soalan kita. Cikgu dah bahagi dua tu. Okey, saya ingat pula. Okey. Jadi ini adalah kita punya soalan. 6Y, cikgu salin balik tahu. 6Y tambah 47 sama dengan 15Y tambah 20. Macam mana nak buat ni? Kita pergi kepada dia punya langkah. Kita pergi kepada dia punya langkah. Cikgu bagi juga dia punya langkah ni. Langkah untuk menyelesaikan. Orang panggil tips. Okey. Kena ingat. Okey, yang pertama adalah kita tentukan sebutan serupa. Tentukan sebutan yang serupa. Okey. Macam mana kita nak tentukan sebutan serupa? Kalau untuk cikgu, yang cikgu tunjuk dekat depan ni, cikgu akan buat bulatan 2 warna. Yang pertama warna biru. Cikgu bulatkan warna biru untuk yang ada huruf. Jadi yang ada huruf cikgu bulat warna biru. Jadi kita tengok soalan kita.
6Y, 6 ni dia ada huruf Y. Cikgu bulatkan warna biru. 15Y. 15Y ni cikgu bulatkan warna biru sebab apa? Sebab 15 pun ada Y. Kenapa cikgu tak bulatkan 47 dengan 20? Sebab dua-dua tu tiada huruf. Sampai situ jelas ke? Okey ke? Yes. Okey, baik. Okey, jadi cikgu buat pula untuk warna hijau. Cikgu teruskan untuk warna hijau. Warna hijau ni buat apa? Yang tiada huruf, cikgu bulatkan dengan warna hijau. Mana tu? Okey, 47 kan tak ada huruf, jadi cikgu bulatkan warna hijau. 20 kan tak ada huruf, jadi cikgu bulatkan warna hijau. Jadi ini adalah di bawah langkah yang pertama. Kita nak tentukan sebutan serupa. Jadi cara cikgu untuk yang ada huruf, cikgu bulatkan warna biru. Manakala untuk yang tiada huruf, cikgu bulatkan warna hijau. Ni langkah pertama. Selesailah langkah yang pertama kita. Kena salin tahu semua dekat depan ni. Okey. Boleh cikgu teruskan kepada langkah kedua? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu pergi kepada langkah yang kedua. Langkah kedua adalah langkah yang kedua adalah samakan tempat. Samakan tempat. Samakan tempat apa? Sebutan serupa. Cikgu nak samakan tempat sebutan serupa. Jadi cikgu harap kamu nampaklah. Okey, bila cikgu cakap nama samakan tempat sebutan serupa, untuk di kiri cikgu nak ada huruf. Untuk yang di kanan, cikgu nak apa? Cikgu nak tiada huruf. Jadi bila cikgu tengok kat sini, cikgu ada mention tentang kiri dan kanan. Mana kiri tu? Mana kanan tu? Okey, ni adalah kiri dia. Ini adalah bahagian kiri. Manakala ini adalah bahagian kanan. Kita ada dua bahagian sekarang, kiri dan kanan. Jadi kita tengok kepada nota kita. Yang kiri mesti ada huruf. Jadi yang kiri mesti ada huruf. 6Y ni dia dah dekat kiri. Jadi kita salin sahaja 6Y. Tapi kita tengok 15Y ni duduk dekat kanan. Bila kita ada dekat kanan, kita kena pindahkan dia balik rumah dia. Rumah dia kat mana? Rumah dia dekat kiri. Jadi 15Y ni sebenarnya dia dalam keadaan positif 15Y ataupun negatif 15Y. Saya tengok 15Y tu. Dia positif 15Y ke negatif 15Y? Positif. Okey, jadi bila dia positif, tengok rule, tengok hukum. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Ya, dia jadi negatif 15Y. Ya. Itulah yang cikgu bercakap tentang hukum ni. Positif dekat kanan, bila kita pindahkan 15Y itu masuk ke kiri, dia akan jadi negatif. Sama dengan kita baca balik kita punya ni. Yang kanan mesti tiada huruf. Jadi kita tengok kepada yang tiada huruf. 20 ni tak ada huruf dan dia dah memang duduk dekat kanan. Jadi kita salin balik 20. 47 ni dia duduk dekat kiri kan dia tak ada huruf. Dia kena balik rumah dia. Rumah dia dekat kanan. Jadi 47 ni dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, jadi bila dia positif, kita bawa pindah dia ke sebelah. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadilah negatif 47. Selesai yang pertama. Yang ni yang pertama cikgu guna tadi. Okey. Yang kedua, bila cikgu dah samakan tempat sebutan serupa, kita fokus kepada yang kita belajar sebutan serupa tadi. Kita boleh selesaikan. Selesaikan sebutan serupa. Jadi nak selesaikan sebutan serupa ni macam mana? Kita ambil dia punya nombor sahaja. 6.
negatif 15. Tekan kalkulator 6 tolak 15 dapat berapa? Cuba tekan Negatif kalkulator. 9. Okey, pandai. Kita akan dapatlah jawapan dia negatif 9y. Sama dengan selesaikan pula 20 tolak 47 dapat berapa? Negatif 27. Ya, negatif 27. Okey. Habis dekat situ. Itu step nombor 3. Kita dah selesaikan sebutan serupa. Akhir sekali kita cari nilai huruf. Cari nilai huruf tu macam mana? Bila kita nak cari nilai huruf, Y ni kita kena tinggal sorang-sorang. Sama dengan negatif 27. Jadi bila Y ni kita nak tinggal sorang-sorang, negatif 9 ni kita kena alih ke sebelah. Jadi bila nombor duduk sebelah huruf di dalam keadaan darab ke bahagi? Nombor bila duduk sebelah huruf di dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Bagi. Ya, darab. Di dalam keadaan darab. Jadi, bila dia darab, kita tengok rule kita. Darab pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bahagi. Iya, dia jadi bahagi. Jadi, cikgu bawa negatif 27 per dengan negatif 9. Cikgu bawa dia jadi bahagi. Sekarang, cuba kamu tekan kalkulator. Negatif 27 per negatif 9 dapat berapa? 3. Ya, kita dapatlah 3 jawapan dia. Itulah cara nak selesaikan. Inilah cara nak selesaikan. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin apa yang cikgu dah tunjuk dekat depan ni. Langkah dia kena salin. Contoh, mana contoh? Ini contoh. Ini adalah contoh. Kena salin. Maklumat tentang sebutan serupa kena salin. Hukum kena salin. Ini kena salin. Okey. Jadi dekat sini kalau siapa-siapa tak sempat ambil gambar tau. Ambil gambar ataupun screenshot. Screenshot. Dah screenshot ke? Aiman dah screenshot ke dah print screen? Dah screen. Okey, baik. Okey. Jadi, berdasarkan apa yang cikgu terangkan, berdasarkan apa nota-nota yang cikgu bagi, cuba kamu tengok dekat depan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang cikgu petakkan ni. Cikgu bagi masa. Cuba buat, cikgu nak tengok. Kalau ramai tak dapat buat, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Kalau ramai dapat buat, barulah cikgu teruskan. Okay, cikgu tunggu tau.
Okay, dah siap? Jangan lupa send dekat cikgu. Okey, bagus. Ada 2 orang dah hantar. Teruskan. Cikgu tunggu. Cikgu bagi 3 minit lagi. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi Dapatkan sampai Y tu sama dengan berapa? Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu tengah check tau ni tau. Okey, bagus. Lagi 1 minit lagi. Ya, kenapa tu? Okey, kejap. Okey, cikgu tunggu. Cepat sikit. Okey, bagus semua. Okey. Jadi cikgu akan ada lagi yang belum hantar tu sebenarnya. Okey, tak apa. Siapa-siapa yang kurang jelas, tengok cikgu buat kat depan. Okey, tengok. Lepas tu jujur dengan diri kamu. Kalau macam tak faham, salin. Kalau tak faham, tanya. Tanya je cikgu. Kalau malu nak tanya dekat sini, dekat dalam kelas ni sekarang kan, tanyalah dalam WhatsApp. Cikgu okey saja. Okey, boleh cikgu mula buat soalan dekat depan ni? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi untuk soalan dekat depan ni, siapa-siapa yang tak tahu, siapa-siapa yang keliru, siapa-siapa yang rasa jalan kerja dia salah, kamu kena ikut jalan kerja cikgu. Jadi siapa-siapa yang salah terus buat pembetulan. Okey, jadi cikgu akan terangkan sekali dia punya langkah. Cikgu akan tulis balik lagi sekali biar nampak kemas, biar kamu boleh faham dia punya langkah. Sebab apa? Sebab langkah ni yang cikgu tunjuk dekat depan ni bukan kamu pakai sekarang je. Bukan kamu pakai masa form 2 je. Bukan kamu pakai masa form 3 je. Sampai kat universiti langkah dia sama je. Langkah dia tak akan berubah. Okey, jadi cikgu akan tunjuk jalan kerja dia. Okey, jadi tengok dekat depan. Jadi cikgu tak nak conteng soalan. Cikgu
tulis balik soalan dekat bawah. 7 tambah 20Y sama dengan 577 tolak 18Y. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama, apa dia langkah yang pertama ni? Langkah pertama adalah kita tentukan sebutan serupa. Tentukan sebutan serupa. Cikgu memang dalam kelas cikgu memang cikgu ajar ni betul-betul. Kita tentukan sebutan serupa. Macam mana nak tentukan? Yang pertama, cikgu buat warna biru. Warna biru mesti ada huruf. Untuk cikgu lah. Untuk cikgu. Okey, jadi cikgu tulis 20Y. Cikgu nampak 20Y dengan cikgu nampak negatif 18Y. Itu yang pertama. Cikgu nampak je nombor. Cikgu nampak je nombor yang ada huruf. Ada huruf, cikgu bulat warna biru. Yang kedua, kita pergi kepada yang warna hijau. Untuk yang warna hijau, cikgu bulatkan yang tiada huruf. Jadi dekat sini, cikgu bulatkan nombor 7. Kenapa? Sebab nombor 7 tu tak ada apa-apa huruf pun sebelah dia. Lepas tu cikgu bulatkan 577 tu kenapa? Sebab 577 tu tak ada pun huruf sebelah dia. Jelas ke langkah pertama? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Bagus. Kalau tak faham, tanya je cikgu. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 2. Lepas kita tentukan sebutan serupa, kita pergi pula kedudukan tempat dia. Samakan tempat. Samakan tempat kedudukan sebutan serupa. Cikgu tulis sebutan serupa. Macam mana nak samakan tempat dia? Okey, pertama sekali warna biru. Silap. Tak nak tulis warna. Okey, cikgu buat. Yang pertama di kiri. Kiri untuk yang ada huruf. Nanti kalau cikgu sekolah kamu tanyakan, kamu tunjuklah nota ni. Hijau untuk yang tiada huruf. Hijau untuk yang tiada huruf. Jadi dekat sini, bila cikgu mention tentang kiri dan cikgu mention tentang kanan, alamak hijau pula dah cikgu buat. Kanan. Okey, cikgu mention tentang kanan. Jadi cikgu buatlah bahagian dia. Ini adalah bahagian kiri dan ini adalah bahagian kanan. Jadi untuk belah kiri ni cikgu bulatkan warna kiri ni. Cikgu bulatkan warna kiri tu untuk yang ada huruf. Jadi dekat kiri ni dah ada 20Y. Jadi kita salin balik 20Y tu ke bawah. Tapi masalahnya 18Y ni di kanan. Jadi bila di kanan kita kena bawa dia, kita kena pindahkan dia masuk rumah dia. Rumah dia kat mana? Rumah dia dekat kiri. Jadi 18Y ni sebenarnya dia dalam keadaan positif 18 ke negatif 18Y? Negatif. Ya, dia dalam Positif. keadaan negatif. Nampak ni? Dia dalam keadaan negatif. Ni negatif ni. Negatif. Jadi bila dia negatif, dia di kanan dia negatif, kita pindah ke kiri, negatif pindah ke sebelah jadi apa? Positif. Ya, positif 18Y. Sama dengan, nampak ni, di kiri, di kanan dia negatif 18. Tapi di kiri dia positif 18. Ni apa yang cikgu masukkan negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif. Okey. Cikgu harap jelas. Okey, kemudian kita tengok pula di kanan. Kanan mesti tak ada huruf. 577 ni tak ada huruf. Jadi kita tulis je dia balik 577. 7 ni positif. Kita pindahkan ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 7. Selesailah kita punya menyamakan kedudukan dia. Boleh faham ke semua dua langkah ni? Faham. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada nombor 3. Disebabkan dia sebutan serupa, maksudnya dia boleh diselesaikan. Jadi langkah yang ketiga kita adalah selesaikan. Selesaikan sebutan
serupa. Macam mana nak selesaikan sebutan serupa ni? Okey, kita ambil 20 dengan 18. Cuba tekan kalkulator. 20 tambah 18 dapat berapa? 38. 38. Ya, pandai. 38Y sama dengan 577 tolak 7 dapat berapa? 270. Ya, 570. Okey, step keempat. Lepas kita dah selesaikan sebutan serupa, cari nilai huruf. Jadi macam mana kita nak cari nilai huruf? Kita kena tinggalkan huruf ni sorang-sorang. Jadi kita tinggalkan huruf tu sorang-sorang. 570. Yang kita kena alihkan dekat sini adalah 38. 38 dia duduk sebelah huruf. Maksudnya dia dalam keadaan darab ke bahagi? Dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Ya, darab. Ingat bila nombor dengan huruf. Ni nombor 38. Ni huruf Y. Bila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dia darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, jadi bahagi. Jadi dekat sini kita akan dapat 570 bahagilah dengan 38. Tekanlah kalkulator, jangan congak. 570 bahagi 38 dapat berapa? Dapat 15. Ya, kita dapat 15. Inilah jawapan dia. Ada yang salah tadi. Tak ada salah tak apa. Sekurang-kurangnya kita cuba. Okey, jadi kita akan pergi satu je lagi latihan. Lepas tu kita masuk kepada simbol ketaksamaan pula. Okey. Jadi berdasarkan latihan pertama dengan langkah yang cikgu tulis sebalik ni, kita akan selesaikan soalan yang seterusnya. Kita cuba buat soalan yang cikgu bagi dekat depan. Okey, mana entah soalan dia pergi. Banyak dah cikgu tulis. Kejap. Okey. Jadi berdasarkan nota dan contoh yang cikgu bagi, cuba buat soalan yang seterusnya. Mana tu? Ni 16 tambah Y ni. Cikgu petakkan ni. Tu soalan dia. Okey, cuba buat. Lepas tu hantar dekat cikgu. Wow, phone cikgu boleh buat HD lah. Okey buat cuba je. Salah tak apa, kita akan cuba sama-sama lepas ni. Pandai.
Okey, bagus. Okey, Wow, memang semua hantar serentak ke apa ni? Okey lah. Okey, bagus. Okey, lagi 2 minit, Okey, nanti cikgu buat dekat depan, Cikgu tak semak lagi tahu sebab cikgu tak tahu pun jawapannya. Tapi jalan kerja dia cikgu tahu. Jangan risau. Okey, buat. Okey, lagi 2 minit tau. Dah gerak cikgu? Tak tahu ah. Lalu jalan dalam cikgu. Lalu jalan dalam. Jam. Okey, 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu lagi ni. Okey, bagus. Okey. Habis dah masa. Dah 9.23. Cikgu akan tunjukkanlah jalan kerja dia. Okey, boleh tengok betul-betul cara cikgu tunjuk. Boleh ke ni cikgu mula buat? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi, apa yang cikgu nak cuba selesaikan ni adalah berdasarkan langkah ni. Cikgu akan selesaikan ikut langkah yang cikgu dah buat. Ingat langkah ni macam cikgu cakap, langkah ni dia takkan berubah sampai bila-bila. Selagi ada matematik ni lah langkah dia. Okey. Jadi dekat sini kita ada salin balik soalan. Cikgu salin balik soalan sebab cikgu tak nak conteng soalan tu. Tambah 78 sama dengan 20Y tambah 2. Okey, sebelum cikgu nak buat, apa yang kamu nak kena buat sekarang ni? Kamu kena salin balik kalau salah. Kalau salah, kalau keliru, kalau tak faham yang cikgu tunjuk kat depan ni, salin balik. Okey. Jadi kena fahamkan jalan kerja dia. Okey, yang pertama-tama sekali kita pergi kepada tentukan sebutan serupa. Langkah pertama tu, tentukan sebutan serupa. Yang biru ada huruf. Jadi 16Y ni cikgu bulatkan warna biru. Okey, 20Y ni cikgu bulatkan warna biru. Kenapa? Kenapa cikgu bulatkan? Sebab dia ada huruf. 16 ni sebelah dia Y. Y tu huruf lah. 20 ni sebelah dia ada huruf Y. Jadi cikgu bulatkanlah warna biru. Yang kedua, cikgu bulatkan warna hijau untuk yang tiada huruf.
78 dengan 2. Cikgu dah bulatkan. Okey, sampai situ step pertama. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, step yang kedua sama. Okey, step yang kedua samakan tempat sebutan serupa. Bila cikgu cakap tempat, dia ada 2 tempat dekat sini. Tempat di kiri dan tempat di kanan. Cikgu tunjuk mana satu tempat kiri. Ini adalah tempat di kiri. Ini adalah tempat di kanan. Jadi tempat di kiri kenapa? Tempat di kiri untuk yang ada huruf 16Y. Jadi kita salin balik 16Y tu dekat kiri. Jangan salin dekat kanan. Okey, 20Y dia dekat kanan. Walaupun dia dekat kanan, kita kena pindah masuk ke kiri. Jadi kita tengok simbol 20Y tu. 20Y tu positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Nampak ni dia positif. Jadi bila positif kita pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 20Y. Sama dengan kita tengok pula nota kanan untuk tiada huruf. Okey, 20 ni kan tak ada huruf. Jadi kita salin balik 20. Kita tengok pula 78. 78 ni dia duduk kiri, jadi kita kena bawa dia pindah ke kanan. Jadi 78 ni di dalam keadaan positif 78 ke negatif 78? Positif. Ya, dia positif 78. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 78. Jadi bila kita dah samakan, kita kena selesaikanlah. Tengok kepada langkah ketiga, kita selesaikan sebutan serupa. Okey, 16 tolak 20. Tekan kalkulator. 16 tolak 20 dapat berapa? Negatif 4. Ya, negatif 4. Jangan lupa Y dia. Negatif 4Y. Sama dengan sekarang 2 tolak 78 dapat berapa? Dapat berapa? 2 tolak 78. Negatif 76. Iya, pandai. Okey, step nombor 4. Kita pergi pula kepada step nombor 4. Cari nilai huruf. Mana huruf dia? Y. Jadi kita kalau nak cari nilai huruf, kita kena tinggalkan dia duduk sorang-sorang. Jadi bila kita nak tinggalkan Y tu duduk sorang-sorang, kita kena alihkan negatif 4 ni. Negatif 4 duduk di sebelah, kita kena alihkan ke sana. Negatif 4 ni dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Ya, dia dalam keadaan darab. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita dapat apa? Negatif 76 per dengan negatif 4 ataupun negatif 76 bahagi dengan negatif 4. Jadi kita tekanlah kalkulator, kita dapat berapa? 19. 19. Kita dapat positif 19. 19 ke positif 19 ni duduk betul. Okey, jadi inilah jawapan dia. Ramai yang dapat buat. Bagus. Tahniah cikgu ucapkan. Jadi jelas ke semua yang dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, 2 orang je, yang lain mana? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, aduh. Okey, bagus. Malu-malu ni. Okey, jadi kita masuk kepada simbol ketaksamaan pula. Bila cikgu dah ajar kamu cara nak cari nilai huruf, bila cikgu dah ajar kamu cara nak cari nilai huruf, yang tak dapat tu ambil gambar. Cikgu dah ajar nak cari nilai huruf tu macam mana, apa yang cikgu nak buat seterusnya? Cikgu nak kaitkan pula dengan simbol ketaksamaan. Okey, jadi kita tengok kepada simbol ketaksamaan. Ketaksamaan ni lah kita punya objektif kita hari ini. Ketaksamaan. Okey, ketaksamaan yang kita nak fokus kepada hari ini adalah kita pergi kepada 2 jenis dulu. Yang pertama, lagi besar. Yang kedua, lagi kecil. Salin tahu ni tahu. Lagi kecil. Jadi masing-masing tengok di hadapan.
Kalau ada soalan ke apa-apa pertanyaan boleh tanya cikgu. Okey, jadi cikgu nak gantikan pula sama dengan kita, soalan kita sama dengan kita dengan dua simbol ni. Sama ada dia lagi besar ataupun dia lagi kecil. Macam mana tu? Okey, masing-masing tengok dekat depan. Cikgu cari soalan kejap. Okey, ni soalan yang pertama. Okey, kejap cikgu cari soalan. Okey. Panjang pula dah. Cikgu ambil yang senang jap. Okey. Okey, kita ada dua soalan dekat depan ni. Okey, jadi cikgu nak semua orang salin apa yang cikgu nak salin dekat depan ni. Salin dalam buku tulis. Okey. Jadi, cikgu buat garisan. Cikgu buat garisan. Salin tahu dalam buku. Okey, cikgu buat garisan. Okey, sekarang ni cikgu nak ubah soalan kita. Ni soalan kita Ni bukan soalan kita ni soalan kita. 6 tambah 4x sama dengan 36 tambah x. Ini adalah soalan yang pertama. Okey, tapi dekat sini kita nak kaitkan dengan simbol ketaksamaan. Jadi cikgu gantikan sama dengan simbol ketaksamaan. Okey, sama juga dengan contoh yang kedua. Dengan contoh yang kedua. Jadi kita tengok kepada contoh yang kedua ni, cikgu cari yang mudah sikit lah. Itu macam susah sangat. Okey, cikgu nak yang mudah ni sebab cikgu nak kamu faham. Kita pergi kepada nombor 4. Okey, soalan yang kedua 395 tolak x lagi besar daripada 19x tambah 15. Okey, nampak ke dua soalan dekat whiteboard tu? Nampak. Okey, bagus. Okey. Jadi, apa yang cikgu nak kamu faham, dia dah tak ada sama dengan dah. Tadi yang kita buat soalan tadi dia sama dengan. Sekarang dia pakai lagi besar dan lagi kecil. Apa? Ini adalah kita panggil dia simbol ketaksamaan. Sekarang ni apa yang kita buat? Cikgu nak gantikan sama dengan simbol ketaksamaan. Cikgu nak kaitkan. Jadi sekarang step nak buat ni, step nak cari nilai X ni sama je macam tadi. Tak ada apa pun yang berubah. Okey, jadi cikgu tak nak conteng yang dia punya soalan, cikgu salin dekat bawah. 6 tambah 4x lagi besar daripada 36 tambah X ni cikgu boleh letak 1. Okey, yang pertama cikgu bulatkan warna biru untuk yang ada X. Yang kedua cikgu bulatkan warna hijau untuk yang tiada X. Tengok balik nota tadi cikgu tunjuk tadi. Lepas cikgu dah bulatkan dan cikgu dah bulatkan ni, cikgu buat apa ni? Cikgu samakan tempat dia. Okey, ini di kiri. Ini adalah berada di kiri. Ini adalah berada di kanan. Jadi tengok balik nota kamu tadi. Yang ada huruf mesti di kiri. Jadi 4x ni adalah kekal di kiri. Jadi kita salin saja 4x. Di kanan ni ada 1x. Kita kena pindahkan 1 ni ke kiri. Jadi 1x ni di dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 1x. Simbol kita bukan simbol sama dengan tau sekarang. Simbol kita lagi besar. Simbol lagi besar simbol ni. Sekarang ni 36. Salin sahaja balik 36. 6 ni kita kena bawa pindah daripada kiri ke kanan. Okey, 6 ni di kiri. Di kiri dia positif ke negatif? 6 ni. Ya, dia positif. Jadi bila dia positif kita pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadilah negatif 6. Sampai sini jelas ke cikgu tunjuk tu?
Jelas. Yang lain nak Jelas. dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Step yang sama. Step yang sama. Okey, sekarang 4x tolak 1x. 4 tolak 1. 4 tolak 1 dapat berapa? 3. 4 tolak 1 dapat berapa? 3x. Ya, kita dapat 3x. Lagi besar. Buat simbol lagi besar. Okey, 36 tolak 6 dapat berapa? 30. Ya, 30. Jadi kita nak add sekarang ni. Bila kita nak add sekarang ni, 3 dekat sini, kita kena pindah ke sebelah sana. 3 dekat situ darab ke bahagi? 3 duduk sebelah X. Darab. Ya, di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bagi. Ya, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita akan jadi 30/3. Okey, sekarang cuba buat 30 bahagi 3 dapat berapa? 10. Ya, 10. Inilah jawapan dia. Sama je macam tadi. Cumanya simbol dia tak pakai simbol sama dengan. Dia pakai simbol lagi besar. Jelas ke untuk contoh yang cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terangkan pula untuk soalan nombor 2. Tengok betul-betul. Dia ada perubahan sikit pada simbol. Okey. Tengok ni 395 tolak X. Ni cikgu boleh letak nombor 1. Tolak 1X. 19X tambah 15. Step untuk selesaikan sama je. Daripada awal sampai habis sama je. Jadi yang pertama kita buat apa? Kita buat dulu. Bulatkan untuk yang ada X. Warna biru. Nampak cikgu bulatkan warna biru. Cikgu bulatkan yang tiada huruf dengan warna hijau. Nampak ni cikgu bulat warna hijau. Sama je. Kemudian cikgu bahagi 2 bahagian. Ini bahagian kiri. Ini bahagian kanan. Tengok ni. Okey, step dia sama Nak dapat nilai X tu sama je. Okey, jadi di kiri mesti adalah dalam keadaan ada huruf. Negatif 1X ni dia ada huruf. Jadi kita boleh sahaja tulis negatif 1X. Sekarang ni 19X ni di kanan kita kena pindah di kiri. 19X tu sebenarnya dia positif 19X ke negatif 19X? Cepat cikgu soal tu. Positif 19X ke negatif 19X? Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi bila positif kita bawa pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadilah negatif 19X. Simbol ketaksamaan lagi besar. Kemudian cikgu pergi kepada yang tiada huruf duduk belah kanan. Jadi 15 ni dia tak ada huruf. Jadi kita bawa sahaja dia ke kanan. Kita pergi pula yang di kiri. Ada 395 di kiri. Di kiri 395 ni positif 395 ke negatif 395? Negatif. Ya, dia dalam keadaan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif lah. Positif. Positif ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Ayo. Negatif. Ya, negatif 395. Betul. Ni kalau kita tak nampak. Kalau kita ni kan. Untuk siapa-siapa yang tak nampak kan. 395 ni kalau dia tak ada tulis positif ke negatif. Dia sebenarnya dalam keadaan positif Okey. Sekarang baru kita selesaikan sebutan serupa tu. Macam mana nak selesaikan? Kita ambil dia punya nombor sahaja. Sini negatif 1. Sini negatif 19. Tekan kalkulator. Tolak 1 tolak 19. Dapat berapa? Negatif 18X. Salah.
Negatif 20. Ya, kita kena tulis sekali dia punya negatif ni. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 20x. Begitulah caranya. Okey, bagus. Okey, sekarang tengok ke depan. 15 tolak 395 dapat berapa? Tekan kalkulator. 380. Salah. Negatif 380. Ya, dia ada negatif 380. Jadi kena ingat negatif tu penting. Okey, yang ni yang kamu kena fokus. Yang ni kamu kena hati-hati. Dia ada berubah sikit. Okey, jadi kita nak cari nilai X. Negatif 380. Kita nak pindahkan negatif 20 ni ke sebelah. Dia darab jadi bahagi juga. Darab, dia jadi bahagi juga. Dia akan jadi per dengan negatif 20. Okey, tengok ni. Tadi, tengok dekat sini tau. Tengok dekat sini. Ni dengan ni. Tadi, dia positif 3. Nombor 3 yang kita pindahkan ni, di dalam keadaan positif tau. Jadi bila positif, simbol ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa berubah. Tapi bila sini negatif, bila kita pindahkan negatif 20 ke sini, simbol kita tadi pandang kanan, sekarang dia berubah jadi pandang kiri. Tadi sebabkan dia positif, kita bawa dia, tak ada apa-apa berubah. Tetapi apabila negatif 20, negatif ni negatif, kita pindahkan ke bawah negatif 20 juga. Disebabkan dia ada negatif dekat sini, dia akan jadi berubah. Dia pandang tempat lain. Dia arah bertentangan. Kalau sini pandang kanan, dia akan jadi pandang kiri. Tu beza dia. Jelas ke? Jelas. Bagus. Okey, sekarang cuba selesaikan. Negatif 380 per negatif 20 dapat berapa? Positif 19. Ya, positif 19. Inilah jawapan dia. Cara nak selesaikan, nak dapat nilai huruf tu sama je macam tadi kita belajar. Sama je macam dua soalan tadi kita dah buat. Cumanya, bila kita dah masukkan simbol ketaksamaan tu, cikgu nak kamu highlight kat mana? Highlight dekat kurungan yang cikgu bulat ni. Salin ni tau, salin. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada latihan. Okey, cikgu akan cari latihan sekejap. Okey, ni adalah latihan yang pertama. Ni dah buat dah. Sekejap, cikgu cari latihan. Okey, ini adalah latihan untuk di sini. Kita akan buat dua soalan. Nanti cikgu tulis. Sekejap, bagi cikgu masa. Okey, jadi masing-masing tengok kepada latihan di bawah. Latihan dekat sini 6 tambah 17Y lagi besar daripada 38 tambah Y. Latihan yang kedua 244 tambah Y lagi besar daripada 19 tambah 16Y. Okey, cuba buat dua latihan yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey, cuba buat. Nampak ke? Nampak ke skrin cikgu? Nampak. Okey, bagus. Cuba buat dua latihan dekat bawah tu. Boleh rujuk yang atas. Rujuk yang atas. Cikgu bagi masa lama sikit. Cikgu bagi 7 minit.
Siapa yang tak dapat tadi, salin tahu yang tadi. Ini bagus, Kristina betul. Cikgu tengah semak yang tadi tahu. Ke kamu nak cikgu sertakan jawapan dia berapa sekali? Ke nak macam tu je? Ha. Kena try. Bagus ni. Okey, bagus. Nak masa lagi ke? Sekejap, sekejap. Kita gambar. Okey. Okey. (24) 244 tu. Ya, sekejap cikgu tengok itu 244. Bila kita tak nampak dia positif, bila tak nampak dia negatif ke positif, dia sebenarnya positif. Gitu. Dapat. Okey, cikgu tengah cek sorang-sorang. Kalau ada soalan, tanya je kat WhatsApp. Cikgu jawab terus. Cuma cikgu akan jawab pakai mulut lah. Jangan malu-malu tanya je. Amir Yusof dapat tak tu?
Okey. Hai, jangan bagus. Ni siapa? Bagus Afiqah, betul dah. Cuma kekalkan simbol ni. Okey dah tu Afiqah, betul dah. Okey Kristina, betul. Bagus Kristina. Nanti yang ni tak payah salin dah. Tengok ni cikgu tulis. Lepas dapat jawapan, kena memang bahagi ke cikgu? Ya, kita kena bahagikan sebab kita nak Y tu sahaja. Kita nak Y tu sahaja. Jadi bila kita nak Y tu sahaja, kita tak nak 17 tu. Okey, 1 minit lagi siapa nama ni? Cikgu lupa lah. Mikael. Mikael. Mikael dapat tak Mikael? Ke tengah buat lagi? Dapat. Dapat. Okey. Bagi tahu cikgu kalau ada masalah, cikgu akan tunjuk terus. Ni berubah simbol. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja di hadapan. Okey, masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu rasa macam kita tak kukuh lagi, tentang penyelesaian ni, cikgu akan buat latihan. Okey, jadi masing-masing tengok. Tengah tengok ke semua? Alamak, hello. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Untuk yang tengah mencuba teruskan. Untuk yang dah buat, cikgu ulang lagi sekali. Untuk yang dah buat, sila tengok jalan kerja dekat depan. Tengok betul-betul. Kalau rasa ada salah, salin pembetulan. Okey, cikgu nak mula buat. Cikgu akan buat dulu di kiri. Cikgu akan buat dulu yang di kiri yang ni. Yang ni. Okey, 6 tambah 17Y lagi besar daripada 38 tambah Y. Okey, kalau dia ada Y sahaja, kita kena letak nombor berapa depan Y tu? Cikgu soal. Nombor berapa depan Y ni? 1. Ya, 1. Pandai. Okey, sekarang ni kita bulatkan warna biru untuk yang ada huruf Y. Okey, bulatlah warna biru. Okey, bulatlah yang warna biru. Okey. Untuk yang tiada huruf, kita bulat warna hijau. Ini cara dia. Ini adalah cara dia. Jadi dekat sini cara penyelesaian ni kamu kena salin elok-elok. Lepas ni cikgu nak masuk dah pada graf ketaksamaan. Okey, jadi samakan tempat. Ini adalah di bahagian kiri. Ini adalah di bahagian kanan. Jadi untuk di kanan 17Y, kita pastikan dia duduk di kiri. Dan di kanan kita 1Y, kita tak nak 1 tu duduk kanan. Jadi kita kena alihkan ke kiri. Jadi 1Y ni di dalam keadaan positif ke negatif? Hello? Ya. Tidak 1Y. Positif. Ya, positif. Positif. Okey, positif pindahlah ke sebelah dia jadi negatif. Pandai. Okey, lagi besar. Okey, untuk yang tiada huruf, kita ada 38. Kita tulis balik 38 dekat sini. Okey, 6. 6 ni di kiri. Kita kena pindahkan ke sebelah. 6 ni positif ke negatif? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Positif. Ya, 6 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi negatif. Pandai. Okey, jadi sekarang kita selesaikan. 17 tolak 1. 17 tolak 1 dapat berapa?
16Y. Okey, betul. Kita akan dapat 16Y. Lagi besar, 38 tolak 6. Dapat berapa? 32. Kita akan dapat 32. Terima kasih. Macam ada dah? Sudah. Okey. Okey, jadi sekarang ni untuk yang bertanya tadi kan, kita kena pindah ke sebelah jadi bahagi. Okey, ya. Sebab apa? Sebab tujuan kita nak Y sahaja. Kita nak Y tu berapa? Jadi kita kena pindahkan 16 ni. 16 ni darab. Darab ni hukum dia, darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi bila cikgu pindahkan 16, cikgu akan dapat 30 bahagi 16. 32 bahagi 16. Dekat sini masing-masing tekan kalkulator. 32 bahagi 16 dapat berapa? 2. Iya, inilah jawapan dia wahai anak-anak muridku malam ni. Inilah jawapan dia. Y lagi besar daripada 2. Habis. Habis dah. Untuk yang tak dapat, salin balik. Untuk yang tak dapat, salin balik. Okey, jadi cikgu akan teruskan nak buat soalan yang kedua pula. Okey, jadi tengok betul-betul tau. Tengok betul-betul. Okey, cikgu salin ni. Okey, kalau kamu tak faham, okey cikgu salin. 244 tambah Y. Y ni kita kena letak nombor 1 tau. Senang sikit nak baca. 19 tambah 16Y. Jadi masing-masing tengok step yang sama sahaja daripada awal kelas sampai sekarang dan nak habis dah masa. Masa kita sekarang pukul apa? Tengok dah pukul 10 dah. Okey, jadi yang ada Y kita bulatkan warna biru. Yang tiada Y kita bulatkan warna hijau. Tu bulatkan warna hijau. Tu cikgu lah. Kamu janganlah bulatkan sama warna. Kita nak nampak beza dia. Okey. Kemudian ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi bila kita pergi kepada 1Y ini di kiri, jadi kita alihkan dia. Dia kekal. Maksud cikgu kekal duduk di kiri. Manakala 16Y ni dia di kanan, kita kena pindahkan dia ke kiri. Jadi kita nak tengok dia positif, negatif ni senang je. Kita tengok simbol dekat belakang dia. Simbol dekat belakang dia positif. Jadi bila positif, kita pindahkan dia jadi negatif 16Y. Tu cara dia. Lagi besar, okey, 19Y. 19Y dia dah memang di kanan. Untuk yang tiada huruf, dia kekal di kanan. Jadi 244 ni negatif. Silap di kiri. Jadi kita kena pindah dia ke kanan. Tengok ni. Kalau kamu tak nampak simbol belakang dia positif ke negatif macam 244 ni kan. Dia sebenarnya dalam keadaan positif. Jadi bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 244. Tu cara dia. Boleh faham ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, bagus. Sekarang kita selesaikan sebutan yang serupa. 1 tolak 16. Tekan kalkulator. Jangan congak. 1 tolak 16 dapat berapa? Negatif 15Y. Ya, negatif 15Y. Yang negatif tu cikgu nak highlight tu. Okey, lagi besar. Tekan kalkulator 19 tolak 244. Dapat berapa? Negatif 225. Negatif 225. Pandai. Okey, jadi bila dah sampai sini, tengok ni, kita nak Y tu je. Kita nak Y tu sahaja. Jadi bila kita nak Y tu sahaja, kita kena pindahkan negatif 15 ni. Negatif 15 pindah ke sebelah. Okey, jadi dekat sini kita tinggal Y sahaja. Negatif 225 per dengan negatif 15. Negatif 15 dia kena ada dekat satu tempat je. Dia tak boleh ada dekat dua-dua tempat. Jadi kamu kena tulis satu-satu. Negatif 15 pindah negatif 15. Sekarang ni kamu tengok. Kalau dekat sini dia tak ada masalah. Kenapa? Sebab 16 ni dia dalam keadaan positif. Jadi simbol dia kekal. Pandang kanan, pandang kanan, pandang kanan sampai habis. Tapi bila negatif dekat sini, simbol yang tadi pandang kanan, dia akan mula pandang kiri bila? Bila kamu dah alihkan negatif 15 ke sebelah sana. Jadi dekat sini kita akan dapatlah
Jawapan dia negatif 225 per dengan negatif 15, kita akan dapat 15. Ni jawapan dia. Yang cikgu nak highlight dekat sini, bila dia pandang kiri. Bila dia pandang kiri ni bila? Bila kamu dah alihkan negatif 15 ke sana. Tu cara dia. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu nak sebelum cikgu teruskan pergi kepada graf, kamu salin dulu yang ni. Salin, fahamkan jalan kerja, ambil gambar. Ambil gambar, salin dalam buku tulis. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak faham ni lagi, percayalah cakap cikgu, kamu akan susah, terus susah untuk buat matematik. Yang cikgu ajar ni dia bukan sampai form 1 sahaja. Dia sampai kat universiti. Yang ni langkah-langkah ni. Okey, jadi boleh cikgu teruskan? Kita ada masa setengah jam lagi. Boleh cikgu teruskan ke? Boleh. Yang lain? Boleh. Okay. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi tengok di hadapan. Okey, yang pertama-tama sekali kita nak masuk kepada graf pula. Kita nak masuk kepada graf. Jadi sebelum cikgu masuk kepada graf, kamu kena faham simbol ketaksamaan bila kita masuk kepada graf. Yang pertama, lagi besar. Lagi besar ni kalau kita nak masukkan dalam graf, dia bulat kecil, bulat kosong, bulatan kosong, kita pandang kanan. Kalau lagi besar dan sama dengan, dia tak bulat kosong, dia kita hitamkan bulatan tu, baru pandang kanan. Itu adalah apabila dia lagi besar. Sama je dengan pandang kiri. Kalau dia lagi kecil, kita bulat dia kosong, pandang kiri. Ikut arah dia punya ketaksamaan. Okey, lagi besar, lagi kecil. Okey, kita hitamkan. Kita pandang kiri. Ini nota dia. Simbol pertama ni apa? Simbol pertama ni bila lagi besar. Bila lagi besar, dia tak ada misai. Dia tak ada lagi sama dengan. Jadi maksudnya kita bulat kosong. Dan arah dia, kalau dia pandang kanan, maksudnya anak panah kita menghadap kanan juga. Sama juga, arah ketaksamaan ni menghadap kanan. Jadi anak panah kita menghadap kanan juga. Yang ini kiri. Jadi yang ini menghadap ke kiri juga. Yang ini simbol ketaksamaan kita ke kiri. Jadi anak panah kita ke kiri juga. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni, kalaulah kita pergi kepada one. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan di hadapan. Kita pergi kepada soalan di hadapan. Cikgu terangkan. Okey, bila cikgu cakap n lagi kecil dan sama dengan 5, kita tengok simbol ni. Lagi kecil dan sama dengan 5. Maksudnya, lagi kecil dan sama dengan 5, dia ada sama dengan. Maksudnya, dia ada kita hitamkan. Hitamkan dekat mana? Hitamkan dekat 5. Ni 5 ni, kamu hitamkan atas dia. Dan anak panah dia menghadap ke mana? Bila simbol ketaksamaan kita menghadap ke kiri, maksudnya anak panah kita bawa ke kiri juga. Jadi bila nak masukkan ke dalam graf, bawa dia terus sampai habis ke kiri. Jelas? Boleh faham? Alamak, tak dengar suara. Boleh faham ke? Ada soalan? Boleh. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi boleh tengok nota. Okey. Sekarang cikgu tunjuk kepada nombor 4. Masing-masing tengok kepada nombor 4. Okey, tengok kat depan tau. 4. R lagi besar daripada 2. Bila lagi besar, simbol dia macam ni tau. Okey, nak masuk ke dalam graf macam mana? Tengok nota cikgu. Tengok nota yang ni. Okey, maksudnya kita check dia ada misai ke tak? Ada sama dengan ke tak? Kalau tak ada, kita bulat kosong. Kita menghala ke kanan. Nak bulat kosong dekat mana? Cari 2. Bulat kosong. Bulatkan kosong. Bulat kosong. Lepas tu, arah dia untuk simbol ketaksamaan menghadap kanan. Jadi, anak panah kita menghala ke kanan juga. Jadi, kita halalah sampai habis. Itulah jawapan nombor 4. Jelas ke semua? Jelas.
Okey. Okey, kita dah nak habis okey, bagus. Kita dah nak habis masa. Okey, jadi masing-masing tengok kepada kita punya worksheet hari ni. Buka nombor 19. Cikgu akan buat satu. Cikgu akan buat satu. Masing-masing akan tengok di hadapan. Okey, tengok ni Okey, kalau yang tadi kita boleh terus buat. Kita boleh terus buat. Sekarang ni kita tak boleh terus buat sebab apa? Kita kena selesaikan. Kita nak selesaikan. Nak selesaikan macam mana? Kan cikgu ajar dah tadi. Mana cikgu ajar? Okey, yang ni. Inilah cara nak selesaikan dia. Jadi kita tengok ni. Negatif 7x tambah 7 lagi kecil dan sama dengan negatif 56. Bulatkan yang ada X dengan bulatan warna biru. Okey, cikgu bulatlah warna biru. Yang tiada huruf X, cikgu bulat warna hijau. Okey, inilah cara aplikasikan dia. Lepas tu, kiri kanan. Okey, ini adalah di bahagian kiri. Ini adalah di bahagian kanan. Jadi masing-masing, kalau di kiri mesti ada huruf sahaja. Jadi kita tinggallah negatif 7x berada di kiri. Dan kita pergi pula kepada di kanan. Di kanan ni dia kena ada nombor sahaja, negatif 56. Dah memang di kanan, jadi cikgu salin balik. Sekarang ni 7 ni dia berada di kiri. Kita kena pindah ke sana. 7 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Sampai situ jelas ke? Nak dengar suara sikit, boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey. Selesaikan sebutan serupa. Negatif 56, negatif 7 dapat berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 56, negatif 7 dapat berapa? Negatif 63. Okey. Ya, pandai. Negatif 63. Okey, habis dah. Okey, sekarang kita nak cari X. Jadi kita kena pindahkan negatif 7 ke sebelah. Jadi nak pindahkan darab, dia jadi bahagi negatif 7. Okey, jadi disebabkan 7 yang kita pindahkan ni ada negatif, simbol ketaksamaan yang pandang ke kiri, dia akan jadi pandang ke kanan. Tu cara dia. Itu adalah dia punya cara. Jadi kita selesaikan. Negatif 63 bahagi negatif 7 dapat berapa? 9. Ya, kita dapatlah 9. Jadi barulah kita selesaikan X lagi besar dan sama dengan 9. Bila dia ada anak panah dekat belah bawah. Bila dia ada sama dengan dekat belah bawah, kita hitamkan. Hitamkan kat mana? Hitamkan dekat 9. Cari 9, kita hitamkan atas 9. Lepas tu, anak panah dia tadi menghala ke kanan. Jadi, kita punya anak panah untuk simbol hitam ni mesti pandang kanan jugalah. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Okey, Yes. bagus. Okey, sekarang berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat nombor 9 tu. Okey, bagus. Okey, cuba buat nombor 11. Cikgu nak semua orang cuba buat nombor 11. Kita nak habis dah ni masa. 20 minit je lagi.
Wow, lajunya buat. Ingat, simbol tu berubah tau. Okay, cikgu bagi lagi 3 minit tau. Lama tu. Okay, bagus. Okay, hantar je tau kat cikgu. Cikgu check. Okay, habis dah masa. Tak apa, tak apa. Jawapan dia bukan dalam pecahan tu. Okay, cikgu bagi jawapan dia kan. Okay, untuk siapa-siapa yang nak buat latihan lebih, latihan ekstra. Okay, kamu buka jawapan. Okay, kita tengok kertas ni yang cikgu send dalam grup tu. Okay, tengah tengok ke? Ya. Okay, ini dekat page yang terakhir ni dia ada jawapan dia. Ni jawapan dia. Contoh. Ni jawapan dia. Page yang terakhir. Contohlah kalau cikgu nak buat nombor 11 kan. Cikgu nak buat nombor 11 kan. Okey, cikgu terus pergi kepada nombor 11. Okey, ni jawapan nombor 11. Ni jawapan nombor 11. Cumanya dekat jawapan ni dia tak ada jalan kira. Dia tak ada jalan kerja. Nanti kalau kamu nak berlatih, kamu nak training, kamu nak lagi kuat. Kamu punya basic. Kamu boleh buka, kamu boleh bagi tahu cikgu. Cikgu ada banyak soalan. Contohlah untuk soalan-soalan tadi kan. Siapa-siapa yang nak tak faham soalan ni kan. Kamu boleh bagi tahu cikgu, cikgu saya nak worksheet ni. Sebab apa? Sebab dekat bawah ni ada jawapan.
Dekat bawah ni ada jawapan. Ni ada jawapan. Kalau kamu nak berlatih, nak buat latihan lebih, dekat bawah ni ada jawapan. Tapi kena bagi tahu cikgu lah. Nanti cikgu lah hantar. Cikgu hantarlah dekat kamu. WhatsApp cikgu. WhatsApp personal cikgu. Nanti cikgu carikan. Okey. Tapi tak apalah. Yang ini semua jawapan dia ni. Semua dekat page bawah ni semua jawapan dia. Cumanya tak ada jalan kerja. Sama juga yang tadi tak ada jalan kerja. Jadi kita akan buat nombor 11. Boleh cikgu buat nombor 11? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, tengok ni. Alang-alang dah ada jawapan. Ni jawapan X dia 1. Dan anak panah dia menghala ke kiri. Jadi cikgu akan buat jalan kerja dia. Okey. Tengok ni jalan kerja dia. Negatif 11X tolak 4 lagi besar daripada negatif 15. Okey, sekarang bulatkan. Bulatkan yang ada X dengan warna biru. Yang tiada huruf dengan warna hijau. Jadi lepas bulatkan apa? Samakan sebutan serupa. Yang ini di kiri negatif 11X dia kekal di kiri. Anak panah dia pandang kanan. Okey. Yang ini negatif 15 dia kekal di kanan tapi negatif 4 ni daripada kiri kita kena pindah ke kanan. Sebelum kita pindah kiri ke kanan kita tengok dia ada negatif dekat sini. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Positif. Positif 4. Tu jawapan dia. Sekarang kita selesaikan negatif 11. X tu negatif 11X kita selesaikan negatif 15 tambah 4 dapat berapa? Negatif 11. Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Kita nak pindahkan 11 tu. Bila kita nak pindahkan 11 ni, kita nak cari X kan. Jadi bila X ni nak kena tinggal seorang-seorang. Jadi kita kena pindahkan negatif 11. Jadi ni negatif 11. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bila kamu mula pindahkan 11 ada negatif. Anak panah yang tadinya menghala ke kanan. Dia akan pandang ke kiri pula. Tu cara dia. Tu bila dia ada negatif. Tu bila dia ada negatif. Jadi bahagi X negatif 11 bahagi negatif 11. Tekan kalkulator dapat berapa? 1. Iya, 1. Jadi dekat sini kat mana nak letak satunya? Okey, kita tengok. Kalau simbol dia macam ni, kita bulat kosong. Bulat kosong kat mana? 1. Cari 1, kita bulat kosong. Dan dia pandang kiri, jadi anak panah kita pandang kiri juga. Jadi ambil anak panah straight sampai habis. Jadi kita cek jawapan kita, sama sahaja kita dapat X ni lagi kecil daripada 1 sama. Dan kita punya graf pun sama. Boleh faham ke cikgu buat kat depan? Boleh. Okey. Nanti kod-kod. Okey, bagus. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan 19. Okey, kita pergi kepada soalan 19. Cikgu terus bagi jawapan. Kamu cuba buat soalan 19. Cikgu bagi masa 3 minit cukup ke 3 minit? Kalau tak kita nak buat lagi satu soalan. Okey, cuba buat nombor 19 tu. Dah ada dah jawapan dia. Cuba buat. Ya, ada kawan kamu tak dapat yang tadi. Cikgu nak ambil gambar sekejap. Okey, cuba buat nombor 19 Cikgu tengah semak.
Bagus Kristina. Oh yo, lajunya. Siapa ni? Nur Izzati Sofia. Simbol tak berubah tau kalau 7 tu positif. Cikgu bagi lagi 2 minit tau. 2 minit. Tak ada yang ramai pun tak hantar. Okey, bagus. Lagi 1 minit. Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, ramai yang buat. Ramai yang buat, cikgu suka. Cumanya ada salah pada simbol. Tapi tak apa, kita training kita training.
Okey, okey, jadi sebelum kita nak habiskan kelas kita, ni dah soalan yang terakhir. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Okey, okey, buka kamera. Yang mana belum buka kamera tu sila buka kamera. Elma mana Elma? Mikael. Okey. Okey, Daniel Z. Okey, Daniel Z dah ada. Okey. Mana yang lain ni? Tapi cikgu teruskan, cikgu lagi 3 minit je ni. Okey, jadi boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Cikgu selesaikan 7N tolak 1 lagi besar daripada 169. Cikgu bulatkan yang ada huruf. Cikgu bulatkan warna hijau untuk yang tiada huruf. Yang ada huruf kekal di kiri, yang tiada huruf kekal di kanan. Yang tiada huruf kekal di kanan. Jadi dia akan jadi negatif 169. Tapi yang ini negatif 1 kita kena bawa pindah ke kanan lah. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Selesaikan 7N lagi besar daripada negatif 168. Dekat situ jelas ke sampai situ dulu? Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni 7 ni kita kena pindah sebab kita nak N ni sahaja. Jadi 100. 7 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Kenapa simbol dia tak berubah? Sebab simbol untuk kita pindahkan 7 ni positif. Jadi bila dia positif, dia kekal menghala ke kanan. Dia berbeza dengan yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi 11 ni, yang kita pindah 11X ni, sebelah X ni, di dalam keadaan negatif. Jadi baru simbol dia berubah. Tapi apabila 7 ni positif, kita pindahkan simbol tu kekal pandang kanan. Lepas tu kita selesaikan, kita akan dapat negatif 24. Itulah nak bagi tahu bila dia pandang kiri, bila dia berubah simbol ketaksamaan tu. Jelas ke semua? Jelas. Okey, Jelas. jadi okey, bagus. Kalau simbol dia macam ni, kita bulatkan. Bulat kat mana? Cari negatif 24. Ni negatif 24. Okey, sekarang dipandang kanan. Jadi kita bawa anak panah kita ke kanan. Itulah jawapan dia. Jadi cikgu tak sempat nak tunggu semualah. Sebab dah nak pukul 10.30. Jadi inilah jalan-jalan kerja dia yang cikgu buat dekat depan. Okey ke semua? Okay. Ah. Okey. Tapi kamu kena tengok balik recording tu kena tengok balik. Boleh study balik tengok ni apa yang cikgu ajar. Banyak dah kita belajar ni. Kalau kita tengok ni, cikgu tunjuk 1 contoh, 2 contoh. Lepas tu sini ada lagi. 2 contoh kat sini. Lepas tu kita pergi pengukuhan untuk simbol. Okey, untuk siapa-siapa yang nak extra, latihan extra boleh minta kat cikgu boleh minta kat cikgu. Contoh kamu nak berlatih nak selesaikan cari pemala nak selesaikan cari nilai huruf. Ada dah jawapan, cuma tak ada jalan kerja. Cikgu dah carikan dah. Okey, jadi WhatsApp cikgu kalau siapa yang nak tu. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita dah pukul 10.30. Terima kasih semua. Maaf salah silap. Okey, sampai situ sahaja kelas kita pada untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Okey. Okey.